Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Lambayan Haji bersempena dengan hari-hari yang mana semakin menghampiri dan semakin dekat berkenaan tentang ibadah haji. Moga-moga kita dapat juga merasai dan juga dapat juga menyelami akan perasaan mereka-mereka yang sudah mula melakukan persiapan untuk menghadapi hari-hari haji daripada hari tarwiyah, kemudian kemuncaknya pada hari Arafah dan juga ketika mana pada hari 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan moga-moga sesiapa pun yang terpilih untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini, mereka mendapat haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima, dan moga-moga kita pun bakal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak kongsi lagi beberapa hadis berkenaan tentang kelebihan ibadah haji. Bukanlah kita nak baca pasal haji bila kita dijemput sahaja, tetapi kadangkala bagus untuk kita ada kesedaran tentang kepentingan, tentang kelebihan, tentang fadilat keutamaan amalan-amalan haji, supaya bila kita dijemput kelak, walaupun untuk kali pertama ataupun kali keberapa, pada waktu itu adanya ta'zim tentang amalan itu pada diri kita. Hari ini kita telah tiba pada riwayat yang kelima. Pada riwayat yang kelima, semalam kita telah baca dua riwayat berkenaan tentang bagaimana pengampunan Allah, bagaimana rahmat Allah turun ke atas orang yang melakukan ibadah haji. Pada hari ini dibawakan riwayat bagaimana haji boleh mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Hadis ini riwayatnya panjang sedikit. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan juga hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Shimasah Ani bin Shimasah radhiyallahu ta'ala anhu qala hadarna Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawila. Ibnu Shimasah rahimahullah telah menceritakan bahawa kami telah pergi menziarahi Sayyidina Amr Ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang mana pada sebelum Islam dan selepas Islam terkenal dengan tokoh kepimpinan dia. Maka Amr Ibnu Al-As pada waktu itu berada dalam keadaan sakaratul maut. Maka pada waktu itu tabi'in ini Ibnu Shimasah menziarahi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan sakaratul maut itu, Amr Ibnu Al-As pada waktu itu menangis dengan tangisan yang panjang. Lama dia menangis. Amr Ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Waqal, maka dia mula menceritakan kepada yang hadir ketika mana urusan sakaratul mautnya. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabi faqultu ya Rasulullah ubsut yaminak liubay'a فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر وقال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال صلى الله عليه وسلم أما علمت يا أمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله.
Maka Amr ibnu Al-As menceritakan ketika mana peristiwa dia masuk Islam. Pada waktu tu dia bercerita sambil dalam keadaan menangis pada waktu sakaratul maut beliau. Maka pada waktu itu beliau berkata, apabila Allah telah membuka hatiku untuk memeluk Islam, lalu aku telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu ketika mana untuk masuk Islam, pada waktu itu mereka akan berbai'ah kepada Nabi. Sambil tangan mereka memegang tangan Nabi, para sahabat akan berbai'ah. Maksudnya melakukan perjanjian yang mereka akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang berkongsi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelebihan ibadah haji. Dan riwayat ini adalah riwayat daripada Ibnu Khuzaimah dan juga Amr ibnu Al-Ad dan juga riwayat Imam Muslim. Panggil kakak. Panggil kakak. Allahumma salli ala Rasul. Okey. Maka Amr ibnu Al-As meneruskan ceritanya. Aku telah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sambil aku menghulurkan tanganku, aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, hulurkan tangan tuan agar aku dapat berbai'ah kepada tuan. Kerana pada waktu itu adanya bai'ah janji. Pada waktu itu adanya bai'ah janji. Maka baginda Nabi SAW pun hulurkan tangan baginda untuk bai'ah. Ketika mana Nabi dah hulurkan tangan baginda, maka pada waktu itu Amr ibnu Al-As dia tarik tangan dia. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa tak nak bai'ah? Maka Nabi SAW bertanya, kenapa dengan kamu wahai Amr? Maka Amr berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, aku ingin meletakkan satu syarat. Aku nak sangat berbai'ah wahai Rasulullah, tapi aku ada satu syarat sebelum aku berbai'ah. Maka Nabi SAW bertanya, apakah syarat yang kamu mahu? Maka Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Rasulullah, aku nak berbai'ah tetapi dengan syarat agar Allah ampunkan dosa aku. Mungkin sebelum aku masuk Islam, banyak yang aku lakukan dan aku masuk Islam lewat, tidak awal. Maka aku nak kalaulah aku masuk Islam, aku berbai'ah, maka ianya menjadi sebab diampunkan dosa-dosaku. Maka Nabi tegur dia, wahai Amr, tidakkah engkau tahu ada 3 benda yang mana pada waktu itu boleh menjadi pengampunan dosa? Apakah 3 benda yang boleh menjadi pengampunan dosa? Maka Nabi SAW bersabda, ama alimta ya Amr, adakah engkau tidak mengetahui wahai Amr, sesungguhnya yang pertama, annal Islam yahdimu ma kana qablah, bahawa bila seseorang itu masuk Islam, maka itu akan menghapuskan segala dosa yang telah lalu. Seseorang itu sebelum dia Islam, dia banyak dosa, bahkan dia menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Bila dia masuk je dalam Islam, semua dosa-dosa yang lalu itu Allah ampunkan. Maka ini amalan pertama, pada waktu itu akan mengampunkan dosa-dosa yang lalu, termasuklah pada waktu itu syirik, penyembahan dan sebagainya. Bila dia masuk je Islam, maka pada waktu itu akan terampun dosa-dosanya yang lalu. Apakah amalan yang kedua yang akan menjadi penyebab pengampunan untuk dosa-dosa yang lalu? Sabda Nabi SAW yang kedua, wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha, dan sesungguhnya hijrah itu meninggalkan sesuatu daripada tempat, daripada suasana, daripada keadaan pada waktu itu untuk mencari redha Allah, pengorbanan yang besar. Maka sabda Nabi, dan sesungguhnya hijrah itu pada waktu itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Apakah pula yang ketiga yang boleh menjadi pengampunan dosa? Inilah tajuk kita, sabda Nabi SAW kepada Amr Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan sesungguhnya haji menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum haji. Masya Allah. Lalu orang bila ada dosa takut nak buat haji.
pada sepatutnya orang yang ada dosa, dia rasa diri ni berdosa, lagi-lagilah dia kena buat haji. Kerana haji itu mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini kata para ulama hadis, dalam hadis ini walaupun tidak ada penjelasan mengenai pengampunan yang dijanjikan itu, sama ada pengampunan itu untuk dosa kecil ataupun untuk dosa besar, namun kita dah baca dah semalam pada hadis yang mana diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah bin Karis, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang syaitan yang pada waktu itu dalam keadaan menyesal, dalam keadaan lesu, dalam keadaan kecewa. Kenapa? Sebab bagaimana dia nampak turunnya rahmat Allah, wa tajawuzillah 'anil dzunubil 'izam, dan bagaimana Allah mengampunkan dosa-dosa yang besar. Semalam kita dah baca bahawa dengan ibadah haji Allah ampunkan dosa-dosa besar. Walaupun sebahagian para ulama menyebut yang diampunkan hanya dosa-dosa kecil, tapi dalam riwayat Imam Malik ini yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah bin Karis, ada kenyataan daripada baginda Nabi bagaimana diampunkan dosa-dosa yang besar. Maka ini kelebihan ibadah haji. Haji, Islam, hijrah pada waktu itu mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang sebelum daripada ini. Cumanya para ulama tegaskan, ini adalah berkaitan dengan dosa-dosa antara kita dengan Allah. Adapun dosa-dosa kita, hak yang kita ambil daripada manusia, itu takkan selesai kalaulah kita tak jumpa, mohon maaf, ganti, bayar, selesaikan dengan manusia tersebut. Tapi sebab itu kata penulis, tetapi ada satu perkara yang sangat perlu untuk diberikan perhatian di sini. Apakah dia? Adalah mengenai hak sesama manusia. Hak sesama manusia boleh buat haji, boleh pada waktu itu macam mana sekalipun, takkan selesai. Hak kita dengan manusia, kita fitnah orang itu. Hak kita dengan manusia, kita zalimi orang itu. Hak kita dengan manusia, kita ambil harta orang itu. Hak kita dengan manusia pada waktu itu tidak akan selesai, kecualilah pada waktu itu kita selesaikan dengan cara minta maaf, ataupun pada waktu itu bayar ganti rugi, ataupun pada waktu itu buat sesuatu sehinggalah orang tersebut maafkan. Sebab itu disebutkan di sini bahawa kesalahan berkaitan dengan manusia pada waktu itu tidak akan terampun. Takkan terampun. Manusia itu kena selesaikan dengan manusia tersebut. Walaupun ada riwayat yang pada waktu itu disebutkan Nabi minta juga bahawa orang yang benar-benar bertaubat diampunkan juga hak dia sesama manusia. Tetapi pandangan majoriti para ulama pada waktu itu hanya diampunkan bila diselesaikan dengan manusia tersebut. Kalaulah tidak, kelak dia akan jadi muflis, kerana orang yang dizalimi pada waktu itu akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini riwayat yang kelima yang mana kita telah baca. Riwayat yang keenam, jom kita lihat riwayat yang keenam. Riwayat yang keenam adalah menceritakan tentang talbiyah, tentang labbaik Allahumma labbaik yang diungkapkan oleh orang yang dalam ketika mana melakukan ibadah haji. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yulabbi illa labba man an yaminih wa shimalih min hajar aw shajar aw madar hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hahuna. Maka daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila para jemaah haji melaungkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segala batu, segala pokok dan juga tanah yang berada di sebelah kanan hingga kiri sampailah ke penghujung bumi
akan juga pada waktu itu melaungkan talbiyah bersama dengan dia, menjadi saksi untuk dia. Apabila dia bertalbiyah, maka pada waktu itu semua makhluk-makhluk yang lain, sama ada di kanan ataupun kirinya, pada waktu itu akan turut bersama dengan dia bertalbiyah. Maksudnya dalam kurungan, apakah maksud makhluk-makhluk yang lain akan bersama talbiyah dengan dia? Pada waktu itu menunjukkan mereka menjadi saksi untuk talbiyahnya tadi. Dan di sini kenapa disebut tentang pokok, batu, tanah? Kerana kata para ulama, kalaulah benda-benda yang nampak pada pandangan zahir manusia tak bernyawa, batu, pokok, tanah, itu pun turut bersama melaungkan talbiyah, maka apatah pula binatang-binatang yang hidup seperti binatang, ternakan, burung yang berterbangan, semua ini akan turut melaungkan talbiyah dan akan menjadi saksi untuk talbiyah orang ini. Masya Allah. Lalu daripada sini kita nampak, kata penulis buku, hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah, maka disebutkan di sini bahawa banyak hadis yang menyatakan bahawa mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu merupakan salah satu daripada syiar haji. Dituntut itu untuk kita melakukan sebanyak mungkin. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ada banyak lagi istilah-istilah yang panjang. Dibawakan di sini sepotong riwayat pada muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19 yang mana riwayat daripada Ithaf, muka surat yang ke-19, perenggan pertama. Maka ditulis di sini bahawa ucapan talbiyah yang kita kata labbaik, labbaik maksudnya aku menyahut panggilanmu ya Allah. Kenapa kita bertalbiyah dengan ucapan aku menyahut panggilanmu ya Allah? Maka disebutkan di sini bahawa ucapan labbaik sebenarnya adalah sebagai jawapan terhadap seruan Nabi Ibrahim yang telah diperintahkan pada ayat 27 daripada surah Al-Hajj yang mula-mula kita baca, ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wa'adzin finnas, ajak manusia, seru manusia untuk melakukan ibadah haji, nescaya mereka akan datang menaiki kenderaan yang kurus, berjalan kaki daripada seluruh pelosok dunia yang jauh. Maka daripada sini kita nampak bagaimana ketika mana Nabi Ibrahim ajak, maka bila kita dah dijemput untuk menjadi tetamu haji, kita dituntut untuk menjawab seruan tersebut. Labbaik Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Allah jemput kita melalui ajakan Nabi Ibrahim. Lalu Allah jemput. Bukan kerana kita banyak duit, banyak lagi orang lagi kaya daripada kita, Allah tak jemput. Bukan kerana kita menabung daripada kecil, banyak je orang yang simpan dekat tabung haji menabung, tapi Allah tak jemput. Bukan kerana pada waktu itu kita pergi kursus haji 10 kali, 20 kali, maka sebab itu Allah jemput. Tidak. Banyak je orang bukan sekadar dia pergi kursus haji, mungkin dia ajar tentang haji, tetapi Allah belum lagi jemput. Lalu sebab itu kita kata labbaik Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah, kerana engkau jemput aku melalui ajakan kekasihmu, khalilmu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka bila kita jawab itu, disebutkan di sini dalam kitab Ithaf, oleh sebab itu, sebagaimana seseorang yang dipanggil oleh raja untuk datang menghadap, maka dia akan datang menghadap dalam perasaan takut dan juga penuh harap. Begitulah hendaknya keadaan seseorang yang melakukan haji. Maka pada waktu itu dia kena datang dengan penuh pengharapan Allah ampunkan dia, penuh takut pada waktu itu Allah tak terima amalan dia kerana dia tak buat sungguh-sungguh. Jangan-jangan kedatangannya itu akan ditolak kerana amalan buruknya sendiri. Maka pada waktu itu kita pun jawab labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut panggilanmu ya Allah, dan aku menyahut panggilanmu dalam keadaan aku tidak menyekutukan apa pun denganmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku tak ada sekutukan apa pun denganmu ya Allah bila aku menyahut panggilanmu. Kerana innal hamda,
Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik-Mu, ya Allah. Aku buat ibadah haji bukan kerana nak pujian manusia, bukan kerana nak title yang orang panggil, Masya Allah, dia dah pergi haji, setiap tahun pergi haji, Masya Allah, dia ni pergi haji, Masya Allah. Tidak, bukan kerana nak pujian manusia, kerana segala puji-pujian hanya milik-Mu, ya Allah. Adakah kita datang haji kerana kekayaan, kesihatan, kenikmat kekayaan, kesihatan ataupun apapun? Maka tidak. Innal hamda wan ni'mata, segala-gala nikmat hanyalah milik-Mu, ya Allah. Maka itulah talbiyah haji kita sepatutnya kita sebut dalam pada waktu itu, mengharap dan juga takut, mengharap supaya Allah terima, dan takut kalaulah Allah tak terima kerana kita tak buat sungguh-sungguh. Allah dah jemput, kita tak buat sungguh-sungguh. Sebagai contoh, kalaulah pada waktu itu raja dah jemput, tapi pada waktu itu kita biadab dengan raja. Raja dah jemput, datang istana, berikan pada waktu itu layanan di raja, tapi pada waktu itu kita tak hormat pun pada raja. Tak hormat pun pada raja, biadab dengan raja. Agak-agak apakah tindakan raja tersebut? Kalaulah raja-raja di dunia pasti akan dihukum. Bagaimana pula kita? Allah dah jemput, Allah dah bawa menjadi tetamunya. Pada waktu itu yang kita sibuk buat adalah bergaduh, bertengkar, pada waktu itu mengomel, pada waktu itu sebut begini, aku dah bayar. Padahal harta itu pun pinjaman daripada Allah. Ataupun pada waktu itu kita pandang rendah pada manusia lain, kita tak jaga perbuatan, percakapan kita tak jaga hati kita, niat kita, maka bagaimana Allah nak terima? Seolah-olah kita biadab dengan Allah. Allah bagi kita harta tersebut untuk kita menjadi hamba, tetapi kita sombong dengan manusia. Maka sebab itu, ketika mana talbiyah, adanya perasaan takut Allah tak terima. Ada juga perasaan harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sebab itu, penulis bawakan beberapa kisah salafus salih bila mereka jawab talbiyah. Bagaimana keadaan mereka? Kisah yang pertama, maka kisah tentang salah seorang daripada tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah. Ketika mana Mutarrif bin Abdullah berada di padang Arafah, maka pada waktu itu dia akan berkata, Ya Allah, janganlah kerana keburukanku Engkau tidak menerima amalan para haji yang lain. Lalu berbeza orang dulu. Kita kalau buat haji, kita rasa kerana haji kita Allah terima haji orang lain. Mutarrif bin Abdullah punya doa adalah, Ya Allah, jangan kerana sebab dosa aku orang lain punya haji Engkau tak terima. Jangan kerana Engkau marah pada aku Engkau tak terima haji orang lain. Dekat padang Arafah tu, dia akan anggap dirinya yang paling teruk. Dia akan anggap dirinya yang paling pada waktu tu paling tak sempurna. Sehingga kan Mutarrif bin Abdullah akan berkata waktu Arafah, aku merasakan bahawa sekiranya aku tak ada, nescaya Allah pasti terima haji orang lain. Kalaulah Allah tak terima haji orang lain, mungkin kerana sebab aku. Itu dia punya takutnya Allah tak terima amalan dia. Kerana mungkin dia buat tak sungguh-sungguh, dia buat main-main, padahal Allah dah jemput, Allah dah bawa dia. Begitu juga kisah yang kedua berkenaan tentang cucunda Nabi SAW, cicit Nabi SAW, Ali Zainal Abidin. Ketika mana Ali Zainal Abidin dia pakai ihram, maka muka dia akan menjadi pucat. Muka dia akan menjadi pucat bila dia pakai ihram. Sebab Allah jemput ni. Adakah aku akan buat sungguh-sungguh? Kita bila pakai ihram pada waktu tu kita tak ada pun perasaan tu. Maka bila Ali Zainal Abidin pakai ihram, maka muka dia menjadi pucat. Sebab nak menjadi tetamu Allah. Untuk beberapa hari ni, nak menjadi tetamu Allah. Badan dia menggeletar. Dan dia tak mampu nak ucapkan labbaik, tak mampu nak ucapkan talbiyah. Pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila ada orang kata, wahai Tuan, kenapa tak ucap talbiyah? Maka pada waktu itu dia akan menjawab, aku takut kalaulah disebabkan amalan aku, bila pada waktu itu aku ucapkan labbaik Allah, maka pada waktu itu Allah tolak labbaik aku. Kerana amalan aku, kerana aku tak buat sungguh-sungguh. Sehingga kan pada waktu itu bila beliau berjaya ucapkan dengan penuh susah, labbaik Allahumma labbaik, beliau akan terus pengsan.
Risaunya dia yang dia tak akan buat sungguh-sungguh peluang yang Allah bagi ini. Ini kisah yang kedua tentang Ali Zainal Abidin. Kita bagaimana? Kita kadang-kala, alah tak apalah, tak buat betul-betul pun, nanti datang lagi. Adakah pasti kita akan datang lagi? Tak apalah, tak buat betul-betul pun, nanti aku banyak duit, tahun depan aku datang lagi. Setiap tahun aku boleh datang. Itu sangkaan kita dengan Allah. Kita sangka dengan duit kita boleh datang. Kita sangka kita ada duit, pada waktu tu kita boleh beli dan kita boleh pada waktu tu datang. Padahal semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang dibawakan di sini. Begitu juga berkenaan tentang banyak kisah-kisah yang lain. Maka inilah beberapa kisah yang dibawakan tentang bagaimana salafus salih yang terdahulu bila mereka ucapkan talbiyah dengan penuh pengharapan, tetapi dalam yang sama penuh risau, takut-takut mereka tak menghargai jemputan diraja ini. Bukan sekadar jemputan diraja, jemputan raja segala raja. Maka pada waktu itu mereka sia-siakan peluang tersebut. Mereka pada waktu itu tak buat sungguh-sungguh amalan tersebut. Maka inilah beberapa kisah, beberapa riwayat tentang haji ulama-ulama yang terdahulu, salafus salih yang terdahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok insyaAllah daripada riwayat-riwayat yang seterusnya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama dalam tempoh 30 minit ini. Moga-moga adanya manfaat. Moga-moga Allah terima semua amalan para haji pada tahun ini dengan haji yang mabrur. Kita sama-sama doakan dan moga-moga Allah terima doa kita untuk kita pun menjadi tetamunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan pada waktu itu kita boleh buat sebaik mungkin amalan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Dan juga kepada yang kali pertama join, jemput untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Setiap malam ada perkongsian khusus hanya di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.